salah satu daripada cara ulama zaman dahulu untuk memberi kesedaran kepada khalayak masyarakat, mereka suka cerita kisah-kisah orang-orang yang hebat. Kisah macam zaman sahabat, mereka akan cerita pada anak-anak mereka peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datang generasi selepas daripada mereka cerita perangai sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu biografi, kisah-kisah ulama, kisah-kisah imam-imam, kisah-kisah pahlawan Islam, cendekiawan Islam, tokoh-tokoh yang hebat banyak dalam buku-buku yang dikaryakan oleh ulama selepas daripada mereka. Salah seorang yang terkenal adalah anak kepada pengasas tabligh yang terkemuka di dunia, Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, telah menyebut dalam bukunya yang masyhur Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat, sebanyak 3 jilid, dan kitab tersebut dianggap kitab terbaik, memaparkan sebuah gambaran cara kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa-apa isu sekalipun. Itu hebat, mereka kumpul perangai yang baik-baik. Ini berbetulan dengan satu kenyataan para ulama zaman dahulu menyebut, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tidak setara dengan mereka, kerana tiru orang-orang yang hebat sudah barang tentu mendapat kemenangan, mendapat kejayaan. Kita tiru persis lagak mereka, cara mereka yang baik-baik, insya-Allah itulah kemenangan dalam kehidupan kita, dan akan dipuji dan akan dikatakan orang ini adalah orang yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kami mengkaryakan banyak karya-karya dan menulis ramai tokoh-tokoh ulama yang hebat-hebat, kami pernah tulis kisah Maulana Abil Hasan Ali Al-Hasani Nadwi. Kami juga pernah menulis kisah Allamah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kami juga pernah menulis kisah guru kami Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kami juga telah menulis kisah seorang pendakwah ulung dunia yang telah mengislamkan 11 juta manusia, iaitu Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid. Cuma pada kali ini kami mengemukakan seorang tokoh yang lain daripada yang lain, iaitu Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi. Kisah seorang tokoh ulama namanya Syekh Muhammad Mitwalli Asy-Sya'rawi. Kisah ini sebenarnya, buku ni sepatutnya adalah buku yang pertama dan utama saya tulis berbanding dengan mana-mana tokoh, kerana sejarahnya ialah tokoh ini saya telah mengenalinya ketika usia 16 tahun, ketika belajar di sekolah menengah agama Zainal Abidin Atas. Guru-guru Arab kami selalu sebut tokoh ni, sehingga kami merasa minat siapa orang ni, dan ia berkembang bila mana kita berada di Masjid Islam Madinah, di mana tokoh ini cukup terkenal, masuk dalam TV dan seumpamanya. Dan lebih hebat lagi, bila mana kami pergi ke Syria, kami juga mendengar tentang kewibawaan fatwanya, terutamanya tafsirnya. Justru pada malam ni sengaja saya nak kisahkan seorang yang bagi saya antara tokoh yang amat-amat kita kagum
Dan kalau tuan-tuan balik nanti search dalam YouTube Syekh Sya'rawi, tuan-tuan akan tengok lagak dia, cara dia, bagaimana dia hidup, bagaimana dia tafsir, luar biasa. Seorang tokoh yang lahir sekitar tahun 1911 atau 12 dan meninggal dunia sekitar tahun 1998. 1998. Artinya sudah 20 tahun dah Syekh ni meninggal dunia. Syekh ini berasal daripada sebuah perkampungan nun jauh daripada kota Kahirah, Mesir, iaitu kampung yang dipanggil sebagai Dakahliyah ataupun Dakadus. Dan alhamdulillah tahun lepas saya sampai dan saya pergi ziarah kampung dia dan makam dia, kubur dia, tempat dia. Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi ini, bila mana dia dilahirkan waktu hampir menjelma subuh, abahnya tak pergi semayang. Biasa semayang di masjid sebab sibuk dengan anak yang ini. Lalu imam pun tanya, akhirnya dia datang lewat cerita zaman dulu bila dah dapat anak ni tahun 19, maknanya 100 tahun lepas lah, lebih kurang lebih sikit. Tok Iman ni terus angkat tangan, ya Allah berkatlah budak ni, anak ni baru lahir ni, gini. Jadi orang lain pun pakai amin. Sebab itu kita kalau kita dapat anak, dapat cucu, cuba carilah ulama-ulama, carilah orang soleh untuk bukanlah apa kurang-kurangnya kalau pakat doa, mudah-mudahan Allah jadikan anak dan cucu ini sebagai anak-anak yang soleh dan anak-anak yang salihah. Kemudian beliau membesar, cuma dia diberi nama dengan nama Muhammad. Abahnya bernama Mutawalli, digelar dengan Sya'rawi. Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini sejak daripada kecil keluarga dia selalu panggil dia dengan nama Al-Amin. Al-Amin dengan makna orang kepercayaan dan amanah. Dia membesar macam kanak-kanak lain di kampung dia. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni di Mesir, dia telah buat satu filem yang bentuknya musalsal. Apa makna musalsal? Maknanya bersiri, sebanyak 30 siri. Tajuknya Imamud Du'a. Suka kalau kita tengok, tapi masa panjang lah nak tengok. Sekali tu setengah jam. Maknanya kalau nak betul, hadap betul, baru sedap. Tapi bahasa Arab lah. Cerita daripada kisah kecil sapalah dia mati, sejarah hidup dia. Cuma malam ni saya tak dapat nak cerita panjang. Kalau saya cerita panjang, buku ni tak laku lah. Jadi kena cerita sekejap je, sikit-sikit. Boleh bacalah dalam buku ni kisah dia. Syekh Muhammad Mitwalli Sya'rawi ni tuan-tuan, ayahnya adalah orang yang berpengaruh di kampung. Orang kampung, kalau kita ibarat agak JKK lah, dekat dengan ketua kampung, dengan imam, maknanya orang yang berpengaruh juga di kampung. Tu ibarat. Dikatakan ayahnya bukanlah orang alim, tapi orang yang baik dan saleh. Bukan orang alim, suhu, tok guru besar, tak. Orang biasa, tapi orang berpengaruh. Sedikit ada harta, tak banyak adalah bendang-bendang, kubah dan seumpamanya. Arab pun ada sama dulu. Baik. Bila dia belajar sekolah masa tu, dia kata mula-mula sekali saya disuruh pergi dekat guru tahfiz. Dia malah pergi, budak nak main lah. Jadi ayah dia paksa pergi. Ayah dia kata kalau kena rotang lah, kata dia. Tapi oleh kerana dia belajar, dia ni cerdik, cepat boleh. Salah satu cara dia kata, aku jadi pandainya ialah belakang tok guru aku tu aku tengok rotang. Jadi aku takut. Aku takut. Jadi rotang ni bukan untuk merotang, tapi untuk menakutkan. Capur pula jenis zaman dulu bengkeng juga. Orang Arab ni kadang-kadang hak jenis tok guru bengkeng. Jangan main. Kemudian dia nak masuk sekolah rendah, dia belajar. Nak masuklah sekolah bahagian agama Azhar, sekolah rendah Azhar ataupun menengah Azhar.
Bila nak masuk tu, dia kena ada interview. Dia pergi interview, dia mikir macam mana tak nak masuk. Lalu dia buatlah sakit mata ke, dia buat tak boleh nak jawab apa-apa ni. Tapi Tok Guru ni, dia tahu Syekh. Tok Guru hebat-hebat, dia tahu. Dia kata lulus juga. Jadi termasuk jugalah dia belajar, sehingga dia pun berjaya. Bila dia tamat Sanawi atau macam SPM bawah sikit lebih kurang tu, maka dia layak masuk Universiti Al-Azhar. Ayahnya bawa anak ni daripada rumah, bawa naik train, kereta api, pergi ke Nung. Kira macam orang zaman dulu lah, daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, Perak ataupun Johor nak mari Kuala Lumpur. Gitulah ibaratnya nak hantar anak sekolah ataupun Universiti UKM atau UM. Sampai di sana, ayah dia cari rumah sewa duduk belajar. Dia rasa malah nak belajar, masih lagi tak semangat nak belajar. Jadi dia hantar surat ke ayah dia. Dia kata kita perlu kepada kitab. Dia senarai banyak, 2-3 lah kertas kajang, kitab besar-besar berjilid-jilid ni. Kitab Imam Ghazali, kitab Imam Nawawi, kitab Imam Sahih Bukhari, apa banyak kitab. Ayahnya bila dapat surat daripada anak nu jauh, jual sebahagian daripada kerbau ataupun binatang ternakan dan umpamanya, musafir pergi ketemu dengan anak dia. Sampai temu anak dia pun sukalah, habis mari ajak pergi ke kedai buku, beli buku, beli semua hak anak ni dalam senara ni. Baru tahun 1 tu kata orang, baru asasi ataupun matrikulasi, baru macam tu lah, tahun 1 beli semua buku ni. Zaman dulu buku yang dibeli banyak ni dia letak dalam, kalau kita tempat kita kereta lembu, sana macam kereta kuda ataupun keldai, letak banyak kitab. Sudah daripada itu buat balik ke rumah sewa. Sampai rumah sewa, dia susung ayah ni susung tolong akak dengan anak ni susung buku. Sudah semua sekali makan minum dengan anaknya, ayah dia pun nak balik. Ayah dia titipkan duit yang sesuai, cukup. Dia pun peluk ayah dia, terima kasih banyak. Akhirnya ayah dia jawab satu patah. Ayah dia kata, wahai anakku, ayah tahu buku yang kamu minta itu bukanlah buku sukatan pembelajaran, tapi ayah sengaja beli juga. Ayah harap kamu dapat baca semuanya. Mudah-mudahan Allah berkatkan dan manfaatkan ilmu yang kamu baca daripada buku-buku tersebut. Ayah dia pun naik kereta api. Kalimah tu, dia ingat dia nak perkena ke ayah dia, tapi ayah dia memberi satu kesedaran yang lain. Sejak hari itu kerjanya baca sehingga habis segala buku-buku tersebut, menyebabkan dia menjadi scholar yang cukup hebat. Dan Allah anugerahkan kepada dia ini, pertama bahasanya cukup tinggi. Kalau kita gak bahasa Melayu gak, dia ibarat macam A sama Said lah. Bahasa Melayu sastra tu, dia punya tinggi sastra dia ni. Dan dia ni punya kekuatan bahasanya luar biasa, dan dia minat Quran sejak kecil. Pada masa itu ada seorang ulama besar Al-Quran, tafsirul Quran, iaitu adik kepada Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ketika itu salah seorangnya bernama Al-Imam Al-Maghari dan Az-Zawahiri. Al-Maghari rahimahullah ta'ala ni orang alim sah, namanya Muhammad ibn Muhammad Al-Mustafa Al-Maghari. Dan adik kepada Syekh ni seorang alim sah juga, tapi cenderung kepada tafsirul Quran, yang digelar sebagai Ahmad. Abang nama Muhammad, adik nama Ahmad bin Muhammad Al-Mustafa Al-Maghari.
Jadi dia selalu ikut sebab dia rasa satu semangat. Sehinggalah tahun 1940-an dia tamat. Dia mendapat anugerah ijazah alamiah yang bertaraf master atau doktorah ataupun PhD. Dia mengajar. Akhirnya dia mengajar di kampung dia dulu. Kampung yang dia mengajar tu dekat dengan Tonta. Antara anak murid dia ialah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dr. Yusuf ni muda dia. Tapi sekarang pun dekat 90 tahun lebih dah. Muda pun. Hak ni hak tua tak tahulah. Jadi dia mengajar. Dr. Yusuf kata Sya'rawi ni bila dia datang sekolah tu, masa tu ada tok guru syair yang terkenal. Datangnya Sya'rawi, dia sampai syair tergelang habis ulama-ulama lain. Itu tanda dia hebat lah. Dan dia minat tafsir. Dan dia mengajar balaghah, dia mengajar bahasa-bahasa Arab. Satu hari Qaradawi ni budak cerdik, tuan-tuan. Qaradawi kata, aku belajar biasanya aku dapat nombor 1. Jenis orang bijak. Masa periksa akhir Azhar seluruh Mesir tu, Qaradawi dapat nombor 2. Dengan beza orang nombor 1 setengah markah seluruh Mesir. Mana budak bijak lah, budak bijak. Satu hari tu dia tengok tu guru dia Sya'rawi ni tafsir macam tu, dia tak puas hati. Dia rojok tafsir-tafsir lain, dia pun bakang Sya'rawi. Dia kata sebenarnya tak betul mengikut tafsir gini-gini. Sya'rawi kata, uskut ya Yusuf, musnyak. Tu guru dia marah. Dia kata dah kerja dah, marah Sya'rawi ni ke aku. Tapi bila peperiksaan akhir, aku tengok Sya'rawi beri aku markah yang paling tinggi, maka aku faham tok guru ni, dia punya perangai dia punya akhlak dia sayang pada anak murid dia. Walaupun dia marah, dia tak letak dalam kepala otak dia, dalam lubuk hati dia. Ni cara tok guru yang hebat. Tapi dari segi politik, Sya'rawi ni dia minat parti kerajaan. Jadi dia masuk alik parti kerajaan dah. Hizbul Waf. Qaradawi ni pula minat jenis ikhwan ni, Ikhwanul Muslimin, selalu duk. Tapi akhirnya Sya'rawi ni, kerana dia hebat, bintangnya cepat naik luar biasa. Dia dihantar menjadi guru di Al-Jazirah, Algeria. Di situ dia bertemu dengan pemimpin Algeria. Cerita berlaku kemarau panjang. Akhirnya dia kata kita semayang minta ujang lah. Bila semayang minta ujang, mereka kata mana boleh, angin ni tak ada apa-apa. Akhirnya buat juga. Dan tidak semena-mena selepas semayang minta ujang, turun hujan. Maka perangai orang-orang tak percaya kepada Tuhan atau kepada cara Islam ajar, Nabi ajar solat istisqa, senyap serta-merta. Dan di situ juga dia bertemu dengan seorang tok guru tasawuf yang terkemuka, iaitu Abdullah Balqaid. Dan dia cukup rapat dengan tok guru dia ini, terutamanya dari segi kerohanian. Sya'rawi rahimahullahu ta'ala ini dimurahkan rezeki dia dapat mengajar di di Mekkatul Mukarramah. Bila mana kerajaan Saudi mula menubuhkan universiti hebat, antaranya universiti Madinah Munawwarah, universiti Ummul Qura, universiti Jamiah Imam. Jadi supplier tok-tok guru besar tak ramai. Jadi dia buka offer kepada seluruh dunia, terutamanya Al-Azhar. Makanya ramailah tokoh-tokoh yang datang, termasuk Syekh Sya'rawi. Senang hidup dia dengan gaji yang boleh tahan, seronok hidup. Sehinggalah dia terpaksa pulang selepas beberapa tahun. Kemudian dia dikatakan mahu masuk
untuk menjadi Syekhul Azhar. Dituduh macam itu. Maka dia marah. Lalu dia kata, wallahi, bermula hari ini aku tak akan lagi pakai kopiah Al-Azhar. Maka dia pakai satu kopiah. Kopiah dia macam kopiah macam ni, macam kopiah kita, tapi jenis terbalik dia buat. Macam sokok tapi putih lembut dia pakai. Kadang-kadang saya selalu pakai juga. Kopiah tu murah je, 5 lira, 3 lira. 3 lira ni lebih kurang dalam RM1 je, RM2 je kopiah tu harga. Bukanlah mahal sangat. Dan dia menjadi trend kepada ulama'-ulama' selepas itu, hak ikut dia pakai kopiah macam ni. Dia antara yang pemulanya. Syekh Syarawi ni, dia walaupun dia keadaan macam itu, akhirnya dia dilantik menjadi Menteri Wakaf. Bila dilantik menjadi Menteri Wakaf, pada masa itu Syekhul Azhar adalah Maulana Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud ini jenis orangnya tasawuf dan orang yang begitu berminat kepada agama Allah. Orang yang wara', orang yang saleh. Selalu dia tegas, sehingga dia menentang fatwa ataupun pahaman daripada Jihan Sadat. Jihan Sadat iaitu isteri kepada Anwar Sadat. Isteri kepada Anwar Sadat ni dia cuba menggubal berkenaan undang-undang keluarga. Adalah beberapa hak, seperti kalau menikah, kalaulah suami cerai isteri dia, dalam masa iddah suami ni tak boleh nak rojak isteri dia, melainkan mesti dengan izin isteri dia. Sedangkan nas ilahi menyebut wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami-suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan untuk rojak tanpa mesti setuju ataupun tak setuju. Kecuali lah pukul siapa patuh riak perempuan tu dera, itu soal lain. Ni soal biasa. Dalam keadaan macam itu, dia tengok Syekh Al-Azhar keseorangan, lalu dia bangkit dan dia bela Syekhul Azhar, sehingga dia menyatakan bahawa Syekh Abdul Halim Mahmud tetap tinggi dan dia menghormati. Dan dalam keadaan macam itu, dia dapat kekuatan antara satu sama lain. Syekh Syarawi ni dia suka tafsirul Quran. Dari segi fatwa, dia beri fatwa, tetapi dia tidak berminat beri fatwa sebagaimana mufti. Sebab masa tu ramai ulama'-ulama' besar seperti Mufti Muhammad Hasanin Makhluf, Mufti Diyar Al-Misriyah, begitu juga seperti Syekh Muhammad Bakhi, ulama'-ulama' besar ni semua ni, Syekh Abdul Majid Salim ni, tok-tok guru ni zaman dulu memang luar biasa hebat. Dia tumpu kepada tafsirul Quran, dan kecenderungan tafsir itu luar biasa. Dia selalu baca buku tafsir dan tafsir. Minat tafsir dia menyebabkan dia tafsir ni sampai luar biasa. Dia hanya pegang Quran sahaja dan dia akan buka, dia akan tafsir. Dia tak rojak dah tafsir-tafsir lain, dan tafsir dia itu di antara tafsir yang luar biasa. Orang Arab mari profesor, doktor, gapo semua sekali pun, bila tengok tafsir dia reboh, tak lagi. Bukan kata-kata dia ni lebih hebat daripada Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, tak. Itu secara asari hebat. Tapi dia datangkan tafsir tu logik orang faham. Jadi Arab ni bila dengar tafsir tu kadang-kadang buat tu kejut, Allah bunyi gitu ramai-ramai. Dia semangat naik seh tu tafsir. Dia tafsir biasa, tapi ada cara tarikan. Tarikan itu tak pernah berlaku. Walaupun di Azhar ramai profesor tafsir, tapi tak boleh lawan tafsir dia. Ini luar biasa. Saya rasa ini ilham Rabbani dan Allah bagi. Sampai dia mati 1998 sehingga sekarang, kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan akan tengok dalam TV Syarawi sedang tafsirul Quran. Macam kita lah lagu Piramli itu, cerita-cerita dia masih ada lagi sekarang. Dia mati lama dah, 1975 mati, tapi lagu dia ada lagi sampai sekarang, ataupun kisah-kisah dia. Tapi begitulah dia, ada doa dia dalam ni, orang suka, tuan-tuan.
Baru-baru ni ada Syekh Azhar, seorang yang hebat mari. Saya sengaja saya tanya, macam mana pendapat awak Syekh Syarawi? Rebah lalu. Dia merasakan dia ni budak kecil, dia ni profesor dah. Dia merasa dia ni budak kecil tarikat, seolah-olah bertembung dengan tok guru dia yang besar. Tu hebat Syekh Syarawi ni. Dan Syekh Syarawi ni tuan-tuan, dia pandai selesai masalah. Ada apa-apa pun dia selesai, dia pandai. Isu-isu ni dia boleh selesaikan dia, dan dia boleh meredakan puak-puak ni macam. Dan dia akal dia tinggi. Mana logik akal dia tu menyebabkan orang akan mikir panjang. Contoh, kita tengok orang-orang muda semangat nak jihad, semangat ni, hak ni tak betul, hak ni tak betul. Dia tengok orang-orang macam ni, dia panggil duduk. Dia kata, saudara-saudara sekalian, kalau kamu tengok ada orang ramai pergi ke kelab malam, kemudian minum, kemudian berdansa, menari, apa kamu nak buat? Mereka kata, kita bom. Okey, kalau bom apa terjadi? Mati. Kalau mati, ke mana rasa orang-orang tu akan pergi? Neraka tadi. Betul kan? Neraka tadi. Okey. Saudara, nak masukkan manusia ke dalam neraka ni namanya syaitan. Nak masukkan manusia ke dalam neraka ni syaitan. Islam ajak tarik manusia masuk syurga. Faham? Ajak tarik manusia masuk syurga. Sebab tu ada nama dakwah. Kita bukan nak hukum, tapi nak dakwah, nak tarik orang ni, nak tarik orang ni. Akhirnya tersedarlah mereka. Maknanya falsafah orang macam ni sama dengan falsafah syaitan. Sedangkan kita kata kita musuh dengan syaitan. Ya juga. Sedar tuan-tuan. Syekh Syarawi rahimahullahu ta'ala ni tuan-tuan, bab tafsir memang luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Pandangan-pandangan dia itu nampak hidup, dan pandangan dia sehingga sekarang dipakai. Tengok kalau tuan-tuan faham bahasa Arab, cara dia tafsir, tuan-tuan akan ghalib, asyik, dan tuan-tuan akan rasa ini adalah ilham Rabbani. Menarik sangat. Suka kita tengok tafsir dia. Ini orangnya. Kedua, dia ini orang yang Allah jadi amat kaya. Amat kaya. Mula-mula dia nak masuk radio, nak masuk TV, penerbit kata suaramu ni bukan suara TV ataupun suara radio, tak sesuai. Jadi dia kena reject. Tapi selepas daripada itu dia masuk, naik. Jadi dalam TV, dalam majalah, dalam ni, dia tak banyak karang buku, tapi orang tolong karang untuknya. Dia ceramah dia ni sampai amat diminati oleh orang Mesir, sampai orang-orang negeri Arab seluruhnya. Hasilnya Allah bagi rezeki dia duit banyak sangat. Dia kaya. Tapi cara dia luar biasa. Dia banyak bantu fakir miskin. Di kampung dia bina masjid khas. Di kampung dia, mana daerah dia tu, saya pergi, dia ada hospital. Hospital tu namanya Hospital Syarawi. Free semua. Dengan keadaan ini, jenis orang yang banyak infak fisabilillah dia ni. Dan dia bukan sekadar itu saja. Bila dengar saja Azhar perlu duit, dia tanggung buka tahfiz, dia tanggung buka macam-macam sekolah-sekolah Al-Azhar. Orang yang amat pemurah dan orang yang amat baik. Ini Syarawi. Itu tuan fahamlah, kalau di Mesir ni kadang-kadang nak jadi baik ini payah. Dengan suasana duit tak cukup, tapi dia orang yang amat pemurah. Ini Syekh Syarawi. Memang ulama besar macam ini, Allah gabungkan dia 3 perkara. Pertama kaya, kedua berpengaruh, dan ketiga pemurah, al-karam. Jadi ni tak berlaku ramai ulama. Ada ulama tapi cukup makala je, bolehlah lepas-lepas sikit
pergi Mekah 2 kali, gitu je lah. Tapi dia tak, dia ni jenis orang yang amat pemurah. Dan sejarah kita bincang dalam buku ni, derma dia saja cukup banyak. Inilah Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala ini, kalau kita tengok dalam hidup dia ni sebagai seorang tok guru ni, dia banyak sangat pegang Quran dan bergantung pada Quran. Banyak pegang Quran dan bergantung pada Quran. Dia cinta sangat kepada Quran, cinta yang amat sangat dengan Quran, sehingga akhirnya dia sendiri rekah ceritanya dalam usia hampir 90 tahun, 80 tahun lebih. Ialah tok guru ni kadang-kadang Allah bagi ilham kat dia. Satu peristiwa besar berlaku, iaitu peristiwa Presiden Mesir bernama Husni Mubarak hampir dibunuh dalam satu percubaan bunuh di Addis Ababa, Ethiopia, Habsyah, begitulah kata silap. Bila balik, maka mereka sambut dia, dan Azhar buat satu perhimpunan besar. Dipanggil pada masa itu tokoh-tokoh hebat, antaranya mufakkir Islami Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dipanggil Syekhul Azhar Jad Al-Haq Ali Jad Al-Haq. Dipanggil padri besar Kristian Ortodok Tadawus, seorang yang berpengaruh, dan juga Syekh Sya'rawi. Selepas orang lain cakap, Syekh Sya'rawi berkata, wahai Presiden, jika sekiranya Allah milikkan kamu kepada kami, Allah menjadikan kamu menguasai kami, semoga kamu diberi taufik dan ditolong oleh Allah. Dia guna lagi satu bahasa yang lain. Bila dengar sahaja ucapan tu, dia kata, boleh jadi inilah pertemuan aku dengan kamu yang terakhir, dan aku rasa aku tak akan bertemu lagi dengan kamu. Dia pegang bahu Husni Mubarak, saya sebut dalam buku ni. Dia cakap face to face di hadapan orang, Masyayikh Al-Azhar, maka semuanya bertakbir ucapan tersebut. Ucapan tersebut, nak kata sindir pun ada, nak kata satira pun ada, nak kata pesan pun ada, nak kata kaul hikmah pun ada. Ia gabung semua kali, tapi bahasa yang cukup tinggi. Dan ada orang menghubungkan itu juga sebahagian daripada seolah-olah satu petanda satu masa nanti Mubarak akan jatuh. Dan kita tahu berlaku sekitar tahun 2013 atau 2012, berlaku satu yang dipanggil sebagai gelombang kebangkitan Arab Spring, bermula daripada Tunisia sampai kepada Iraq, kepada Libya, sehingga singgah ke Mesir dan juga kepada Syria. Sampai sekarang Syria tak selesai lagi. Syekh Sya'rawi rekas ceritanya meninggal dunia pada tahun 1998 dalam keadaan uzur tua, dan dia dapat anugerah Raja Dubai. Dia dapat Qardawi datang puji dia kerana datangnya Sya'rawi. Dia jemput aku mesti datang. Hak sebagai tok guru, aku kena datang. Ini Qardawi pujilah dalam satu ceramah khas. Dikatakan bila dia mati, tuan-tuan, Sya'rawi ini mati, maka diberitakan kepada presiden, kepada semua sekali lah, kepada orang besar Mesir ni, ikut mukhabarat ataupun ni, kata jangan bagi tahu orang. Bila mati tu, ikut apa yang saya terima daripada ulama, mereka cerita kat saya, jangan bagi tahu orang, kata dia.
Apa yang dia buat? Mayat itu dibawa daripada Kahirah pergi ke kampung dia dulu. Sudah tu baru di announce. Bila announce saja, atas jalan raya Kahirah tu nak menuju rumah dia tu terstak habis kereta. Orang pakat pergi rumah, tapi mayat tak ada dah situ. Mujur lah. Kahirah ni sibuk tuan-tuan, dekat-dekat macam dengan Indonesia, Jakarta sibuk. Gitulah, siapa dia pernah pergi situ tahulah macam mana. Dia bukan macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur sibuk sikit je. Sibuk dah, tapi tak sangat lagi. Sehinggalah pada hari pengkebumian dia, orang yang datang menziarahi dia tak kurang daripada 1 juta manusia. Imam Ahmad kata, wahai ahli bid'ah, nak beza antara kami dengan kamu adalah ketika kematian. Mereka yang ahli sunnah sebenar-benarnya, dia akan dihurung oleh manusia dengan ramai pada hari kematian. Dan inilah yang berlaku pada Imam Ahmad. Imam Ahmad orang sembahyang dia tu berapa puluh kali. Mayat tu kira berapa jam nak sampai kubur, dekat je, tapi kerana dek ramai sangat. Baru ni kan ada seorang Cina umur 80 tahun lebih, imam di masjid Cina mati, penuh orang tuan-tuan. Di China adalah imam tu dalam 80 hang tu. Itu maknanya InsyaAllah tanda Allah makbulkan amalan dia. Manusia sayang. Sya'rawi ni penuh, semua datang. Daripada wakil presiden Syekh Azhar masa tu, Syekh Ali Tantawi datang. Semua pakat datang lah, pakat pergi semayang. Mayat dia pula tak payah usung, jalan atas tangan orang ni. Faham mana jalan atas tangan orang? Mana tak boleh nak bawa. Itulah. Dan Azhar berkabung, orang jual pun kabung, semua keadaan. Sebab ialah meraihkan kematian orang macam ni. Luar biasa tuan-tuan. Kalau kita tengok, kebetulan Allah bagi kat saya nak pergi lama dah nak bertemu, tapi saya tak pernah bertemu. Walaupun kami hidup dalam, pernah hampir-hampir bertemu, tapi tak pernah bertemu Syekh ini. Bila dapat pergi ke kampung dia tahun lepas, kita tanya orang, sebab kita tak kenal kat mana kampung Sya'rawi. Orang kampung tengah jual ni, ada kedai, berhenti, naik kereta sama, tolong bawa. Lepas tu nak bagi duit bersih, tak sih, tak mau. Mana perangai orang kampung dia sendiri pun lain daripada kampung lain. Orang Arab kadang-kadang dia claim banyak lagi, setengah-setengah tu. Ni tapi dia tak. Pada situ kita faham, itulah tokoh yang hebat seperti Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Kisah dia banyak yang saya kisahkan, karamah-karamah dia, kelebihan-kelebihan dia. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita pencerahan yang baik. Saya minta maaf.